Selamat sejahtera dan selamat pagi. Nama saya Wanida dan nombor metrik saya 10DLS20F1016. Dalam video ini, saya dengan ahli kumpulan saya akan membincang tentang perpaduan Malaysia. Objektif pembincangan bagi perpaduan Malaysia adalah terangkan 4 langkah yang boleh menyatupadukan kaum-kaum yang terdapat di negara ini. Dan bagaimana bahasa Melayu boleh dijadikan bahasa perpaduan antara kaum. Tambahan pula, kepentingan perpaduan ialah perpaduan dapat menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka. Implikasinya, masyarakat kini hidup harmoni tanpa gangguan dan kongkongan atau penjajah. Perpaduan yang telah wujud kini adalah warisan daripada nenek moyang yang harus dikekalkan agar tak leput dek hujan, tak lekang dek panas. Langkah yang pertama yang boleh menyatupadukan kaum-kaum yang terdapat di negara ini adalah penerapan nilai-nilai budaya dan warisan dalam aktiviti harian. Negara kita terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina dan India yang merupakan kaum utama di Malaysia. Dengan itu, rakyat boleh berkongsi budaya kaum mereka itu kepada kaum lain dari aspek pemakanan, pemakaian dan peradaban. Contohnya, semakin ramai wanita bukan Melayu memakai baju tradisional Melayu iaitu baju kurung ke majlis-majlis maupun ke kuliah di universiti. Dan makanan India seperti chapati juga semakin diminati oleh kaum-kaum lain. Serta juga boleh memperkenalkan adab-adab orang Melayu kepada kaum Cina dan India. Atau sebaliknya, di antara kaum-kaum tersebut melalui perkongsian peradaban di sambutan hari perayaan kaum masing-masing. Oleh itu, penerapan nilai-nilai budaya dan warisan berbilang kaum dapat menimbulkan rasa hormat antara satu sama lain dan mengerat lagi perpaduan antara kaum. Nama saya Sunita, nombor metrik 10DLS20F1029. Okey, hari ini saya akan membincangkan langkah untuk menyatupadukan kaum-kaum yang terdapat di negara ini. Okey, seperti mana yang anda boleh lihat, sukan adalah cara yang sesuai untuk menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum. Langkah ini dilaksanakan untuk menyemarakkan lagi semangat patriotik yang terdapat di negara kita. Seperti mana yang diperkatakan oleh Tun Dr. Mahathir, iaitu semangat cintakan bangsa dan negara. Bagi menjayakan langkah ini, kerajaan telah menubuhkan Majlis Sukan-Sukan Malaysia MSSM yang bertanggungjawab untuk menganjurkan pertandingan sukan pada peringkat sekolah. Selain itu, Sukan Malaysia iaitu SUKMA yang dianjurkan dalam kalangan negeri-negeri yang terdapat di negara kita. Melalui penubuhan badan-badan kerajaan seperti ini, hubungan antara kaum dan perpaduan kaum dapat dieratkan. Jika kita lihat semasa Sukan Olimpik 2016 di Brazil, semua kaum bersatu padu untuk menyokong dan mendorong kepada Malaysia untuk meraih pingat. Sebagai contoh, kejayaan Datuk Lee Chong Wei dan Pandalela Rinong yang berjaya meraih pingat emas dan pingat gangsa pada hari tersebut adalah hasil daripada sokongan oleh semua rakyat Malaysia yang menyokong mereka pada Sukan Olimpik 2016 di Brazil. Oleh yang demikian, Menteri Belia dan Sukan telah menekankan pelibatan secara aktif dalam bersukan kerana ia mampu mengeratkan perpaduan antara kaum yang menjamin masa depan negara kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya adalah Muhammad Fauzi bin Ismail dan nombor metrik saya adalah 10DLS20F1046. Dan hari ini saya akan menerangkan salah satu daripada langkah-langkah yang kita boleh lakukan untuk menyatupadukan kaum-kaum yang terdapat di Malaysia. Dan salah satu langkah yang akan saya terangkan adalah menerapkan nilai-nilai perpaduan di dalam anak-anak kecil. Oleh itu, ibu bapa haruslah menggalakkan anak-anak mereka untuk berkomunikasi
dengan jiran-jiran mereka yang berlainan bangsa, supaya disebabkan apabila di masa hadapan anak-anak mereka ini tidak akan merasa pelik apabila bergaul dengan masyarakat ini, masyarakat yang berlainan bangsa ini. Selain daripada itu, ibu bapa haruslah membiarkan anak mereka untuk bergaul dan berkomunikasi dengan anak-anak yang berlainan bahasa. Contohnya bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil, supaya anak-anak ini apabila di masa hadapan tidak akan merasa asing dengan bahasa-bahasa ini. Maka dengan itu, nilai-nilai perpaduan ini haruslah didedahkan kepada generasi muda sejak awal lagi, supaya nilai-nilai perpaduan ini dalam jiwa mereka dapat berkembang dan menjadi lebih sempurna apabila ada masa hadapan nanti. Okey, terima kasih. Salah satu langkah untuk mengeratkan hubungan antara kaum adalah melalui rumah terbuka. Kita boleh menjemput kaum lain untuk menyertai rumah terbuka kita. Dengan cara ini, kita dapat memahami budaya kaum lain dengan lebih mendalami. Setelah memahami budaya kaum lain, kita akan lebih bertolak ansur antara satu sama lain. Contohnya, Ali ialah jiran baru Aming. Aming dijemput untuk menyertai rumah terbuka Ali. Setelah Aming masuk ke dalam rumah Ali, Aming memberikan salam kepada Ali dan ahli keluarganya. Aming juga menggunakan tangan kanan untuk menerima barangan yang diberi oleh keluarga Ali. Aming juga menunggu sehingga tetamu dan ahli keluarga Ali siap sembahyang, barulah mula makan di atas meja makan. Semasa Tahun Baru Cina, Aming juga menjemput Ali untuk hadir ke rumahnya untuk meraihkan perayaan bersama-sama. Melalui cara ini, kesefahaman antara kaum dapat ditingkatkan dan perselisihan antara kaum dapat dikurangkan. Jadilah hubungan antara kaum dapat dieratkan dan perpaduan dapat dipupukkan dalam kalangan rakyat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami diberi Muhammad Faris bin Muhammad Fazil. Nama kad matrik saya ialah 10DLS20F1004. Bagaimanakah bahasa Malaysia dapat dijadikan bahasa perpaduan untuk semua kaum? Okey. Bahasa ialah alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tanpa bahasa, apa orang ingin menyampaikan kita dapat faham. Okey. Sejak mereka lagi dan memastikan semua kaum dapat mempelajari dan menguasai bahasa Melayu dengan baik, kerajaan telah melaksanakan dasar pendidikan negara, iaitu menukarkan buku teks di sekolah iaitu daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu dan menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa perhantar di semua sekolah di seluruh negara. Ini dapat dijadikan kenapa bahasa Malaysia dapat dipraktikkan oleh semua kaum dan kenapa bahasa Malaysia adalah bahasa perpaduan untuk semua kaum. Okey, di samping ini juga bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi. Kenapa bahasa Malaysia wajib dipraktikkan oleh semua kaum demi memastikan mereka dapat berkomunikasi antara satu sama lain. Kerana di Malaysia terdapat pelbagai kaum seperti kaum Melayu, Cina dan India yang menggunakan bahasa yang berbeza. Apa yang saya dapat rumuskan pada kali ini tentang tajuk perpaduan ialah perpaduan ini amat penting dalam memastikan objektif untuk membangunkan negara dapat berjalan dengan lancar. Di samping negara akan hidup aman dan harmoni. Cuba anda bayangkan tanpa perpaduan, negara akan musnah semusnahnya dan negara akan haru biru kerana rakyat tak nak bersatu padu antara dengan yang lain. Okey, seperti yang kita lihat pada tahun sebelum ini, kematian adib yang amat menyakiti kerana hanya perubahan kaum antara kaum India dan di semua India berlakunya perburuhan
Dan tragedi itu amat menyakiti di seluruh negara. Dan kita seharusnya tidak akan mengulangi perkara ini kerana belahan tersebut telah menyebabkan kematian seorang yang orang kata macam kerana pergaduhan orang lain yang kena tempiasnya. Okey, itu saja setakat ini. Terima kasih kerana melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tinggal.